5 golongan orang yang tidak diterima sembahyang dia. Ada 5 golongan yang merekanya yang dianggap dia sembahyang tapi macam tak sembahyang. Laisat lahumus salat. Ada 5 golongan yang dianya kalau kita tengok dia sembahyang tapi sebenarnya Allah tak terima sembahyang dia. Siapa golongan yang 5 di kalangan manusia yang dianya sembahyang tapi tak diterima sembahyang dia? Yang pertama, al-mar'atu sahitun 'alaiha zawjuha. Yang pertama, seorang isteri yang dimarahi oleh suaminya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'du. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, di mana kita pada setiap pagi Isnin ni kita akan baca 2 kitab. Satu kitab Tanbihul Ghafilin, satu lagi kitab Al-Azkar Imam Nawawi. InsyaAllah pada pagi ininya kita sambung tentang tajuk mengenai bab membaiki orang yang berkelahi, ataupun kita menyambung kembali silaturahim, dan juga larangan kita memutuskan silaturahim. Tajuk inilah yang kita bincangkan. Kita berhenti sebelum daripada ininya. InsyaAllah kita sambung dalam tajuk yang membicarakan tentang mengenai Islam dia suruh kita menyambung silaturahim. Maksudnya di kalangan kita ni, jangan kita ni memutuskan hubungan di antara satu sama lain. Kerana apa dia? Kerana Islam ni dia diajar dalam hidup kita ni supaya kita ni saling kuat menguat. Bukan saling jatuh menjatuh, tidak, tapi saling kuat menguat di kalangan kita ini. Bagaimana kita nak saling kuat menguat di kalangan kita ini? Maka kita diajar supaya kitanya menyambungkan silaturahim. Jangan ada di kalangan kita yang kita saling untuk nak putus di antara satu sama lain. Hari ini kita sambung. Abu Lis As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Ayyub ni di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia tak wafat di Madinah, tapi dia wafat di kota Konstantinopel. Ini maknanya tempat yang dia wafat tu, Abu Ayyub Al-Ansari ni dekat dengan kota Konstantinopel, kerana dia di antara orang yang bila dia dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sebaik-baik tentera yang membuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin yang membuka kota Konstantinopel. Lalu dia berusahalah, Abu Ayyub Al-Ansari ni dia berusaha untuk dia menjadi di antara orang yang boleh membuka kota Konstantinopel itu. Tapi bila dia pergi itu umur dia 82 tahun dah. Perang. Waktu mana dia perang tu, kemudian dia akhirnya syahid di kota Konstantinopel, di kaki kota Konstantinopel itu. 82 tahun lah. Tempat kita ni 82 tahun duduk kat rumah dah, tak berjalan ke mana dah kita ni. Abu Ayyub Al-Ansari dia sebut, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yahillu li muslim an yahjur akhahu fawqa thalathin yaltaqiyan fayuridu hadha biwajhihi wa hadha biwajhihi wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Rasulullah sebut, tidak halal seorang muslim yang dianya menjauhi saudara dia lebih pada 3 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Salah mana-mana orang Islam yang dia tak tegur siapa di antara satu sama lain lebih daripada 3 hari. Ni maknanya bila dia berjumpa tu dia menjauhkan diri dia. Menjauhkan ni dia panggil yahjura akhahu. Yahjura ni maknanya dia
dia pergi duduk jauh, tak nak cakap, tak nak tegur saudara dia. Lebih daripada apa dia? Fauqa thalathin yaltaqiyan, lebih pada 3 hari yang mereka bila mereka berjumpa, mereka tersebut yaltaqiyan fayuridu hadha, lalu dia paling di tempat itu biwajhihi, dia paling daripada saudara dia untuk wajah dia tu tidak melihat kepada saudara dia. Kemudian wahadha biwajhihi, manakala saudara dia pula dengan wajah tersendiri, saudara dia sendiri. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, orang yang terbaik di kalangan mereka dua tersebut, siapa yang memulakan bagi salam. Siapa di kalangan mereka yang mula bagi salam tu, itulah orang yang terbaik di kalangan mereka ini. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dalam hidup kita ni, kalau sekiranya kita berjumpa dengan orang-orang yang kita tak suka, jangan sekali-kali kita memalin wajah dia kecuali dalam tempoh 3 hari. Dalam tempoh 3 hari itu, katakanlah saudara-saudara kita ni, waktu mana dianya kita tak suka dengan dia. Bila kita tak suka pada dia tu, kemudian kita malingkan wajah kita daripada dia dalam tempoh 3 hari, itu tak apa lagi. Rasulullah sebut. Tapi kalau sekiranya lebih pada 3 hari, lebih 3 hari kita ni tak tegur sapa dengan dia, tak halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Nak suruh kita ni jaga di kalangan kita, jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahim di antara kita. Dalam hadis yang lain, Abu Lis meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Hasan Al-Basri berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuhajiru fa in kuntum mutahajirin la mahalatan fala tuhajiru fawqa 3 ayyam wa ayyuma muslimain mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah. Nah, hadis Rasulullah menerangkan lagi dalam yang lain. Rasulullah sebut, jangan sekali-kali kamu memalingkan wajah. La tuhajiru, jangan kamu menjauh di antara satu sama lain, ataupun kamu memboikot di antara satu sama lain. Jangan. Fa in kuntum mutahajirin, kalaupun kamu ni terpaksa untuk menjauh di antara satu sama lain, fala tuhajiru fawqa 3 ayyam, jangan lebih daripada 3 hari 3 malam. Wa ayyuma muslimain, mana-mana seorang muslim yang mata wa huma mutahajirani, dia mati di saat mana dia sedang bertelingkah di antara satu sama lain, dia tak tegur siapa di antara satu sama lain, la yajtami'ana fil jannah, dua-dua tu tak akan kumpul dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kalau kamu nak masuk dalam syurga, kamu kena pastikan kamu menyambung silaturahim. Jangan saat mana kamu nak meninggal dunia, tiba-tiba kamu ni tak tegur siapa di antara satu sama lain di kalangan kamu. Jangan. Tapi waktu mana kamu nak meninggal dunia tu, kamu mesti pastikan sesama kamu ni sambung semua silaturahim di antara satu sama lain. Kalaulah ada orang yang mati di saat mana dia tak tegur dengan saudara-saudara dia lebih 3 hari 3 malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutnya, dia meninggal dunia. Lepas pada 3 hari 3 malam tak tegur siapa, masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur ni dalam keadaan yang dianya macam mana? Dalam keadaan dianya sendirinya tak berjumpa tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang diajar dalam Islamnya. Islam dia nak suruh kita ni hidup dalam keadaan yang sambung menyambung di antara satu sama lain ini sendiri. Silaturahim di kalangan kita. Abu Lis meriwayatkan dengan sanadnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, inna lillahi ibadan yudha'u lahum yaumal qiyamah munabira min nuri laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wasyuhada faqalu man hum ya Rasulullah qala hum mutahabbuna fillah. Ni hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita sambung lagi silaturahim di antara satu sama lain. Rasulullah sebut ada beberapa hamba Allah yang akan diberi oleh Allah pada hari kiamat nanti mimbar daripada cahaya yang Allah ciptakan untuknya.
Disebut demikian. Innallaha ibadan yudha'u lahum yaumal qiyamah manabira min nuri. Dia akan dibentuk cahaya. Cahaya ni cahaya yang dijadikan mimbar. Laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukan nabi dan mereka bukan juga orang mati syahid. Dia dapat cahaya di akhirat Allah nanti. Ni disebut demikian. Yaghbituhumul anbiya. Dia pula dan bukan orang mati syahid. Mereka ni sehingga mereka diinginkan oleh para nabi dan orang mati syahid. Nak sebutnya mimbar untuk mereka ni dalam syurga Allah, bercahaya mimbar tersebut yang tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan yaghbituhum ni maksudnya didengki. Maknanya didengki, dipanggil dalam Islam ni dengki ni ada dua. Satu dengki yang buruk, satu lagi dengki yang dipanggil dibenarkan dalam syarak. Kita boleh untuk kita nak berdengki. Dia panggil dia panggil yang dinamakan dengan dalam istilah irbatuhum. Irbatuhum ni maknanya dia rasa nak sangat, orang lain pun nak juga nikmat yang sama ini sendiri. Siapa yang nak ni? Al-anbiya wasyuhada. Nabi-nabi dan juga orang mati syahid. Nabi-nabi dan orang mati syahid pun nak juga tengok mimbar dalam syurga Allah yang penuh dengan cahaya berkelipan dalam syurga ni. Faqalu man hum ya Rasulullah. Lalu sahabat-sahabat pun tanya, siapa mereka ni ya Rasulullah yang boleh dapat nikmat demikian sehingga kan Allah bagi begitu sekali pada diri dia? Siapa dia ni? Qala hum mutahabbuna fillah. Mereka ni orang yang hidup dalam keadaan saling berkasih sayang kerana Allah. Atas dunia ni maknanya mereka tak memutuskan silaturahim. Hidup atas dunia ni dia sambung silaturahim dengan orang. Setiap di kalangan kitanya menyambung, dia panggil hubungan di antara satu sama lain. Bila sampai di akhirat nanti, masuk saja dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi nikmat ni. Nikmat apa dia? Nikmat dengan kerusi dalam syurga Allah yang di mana dalam syurga tersebut kerusi itu bercahaya daripada cahaya yang indah membentuk kerusi. Duduk atas tersebut di kalangan mereka ini. Siapa orang ni? Ditanya. Sahabat-sahabat tanya, orang ni sampai didengki oleh para nabi pun dengki, para anbiya pun dengki, nabi-nabi pun dengki, dan orang mati syahid pun dengki nak duduk tempat tersebut. Lalu tanya, siapa dia? Faqalu man hum ya Rasulullah. Sahabat-sahabat tanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Lalu jawab, qala humul mutahabbuna fillah. Mereka tu orang yang saling berkasih sayang kerana Allah. Hidup atas dunia ni dia hanya menyambung silaturahim, senang ceritanya. Dia tidak berkelahi, tak nak cari jalan untuk nak berkelahi, tapi cari jalan untuk nak berdamai, cari jalan untuk nak menyambung silaturahim. Yang ni mesti ada di kalangan kita demikian. Kerana ada orang yang atas dunia ni hidup dia dalam keadaan yang dia hanya cari jalan untuk nak berkelahi. Ada je alasan-alasan dia yang dia nak suruh berkelahi dalam hidup ni. Kita jangan begitu. Kita ni kena cari jalan untuk nak mendamaikan. Ni berlapang dada pada diri kita. Banyak benda yang kita kena uruskan hubungan di kalangan kita ni. Berkelahi ni punca apa? Punca kerana kitanya salah dalam komunikasi sesama kita. Sama ada salah faham komunikasi, sama ada di kalangan kita ni tak jaga kata-kata bahasa komunikasi kita. Ramai di kalangan kita ni tak boleh nak jaga yang disebut dengan bahasa-bahasa ataupun kata-kata yang keluar daripada mulut kita, ataupun lenggok tubuh badan kita, bahasa badan dipanggil. Bahasa badan pun sama juga, yang kadang-kadang menggambarkan tentang mengenai apa dia, kita tak puas hati dengan seseorang. Bila kita buat macam tu, benda apa yang akan terjadi? Akan putus silaturahim di kalangan kita, akan rosak hubungan di antara sesama kita ini. Sebab tu kita, Islam dia suruh jaga mulut kita, jaga tingkah laku kita, jaga adab kita, jaga akhlak kita, dengan tujuan nak suruh apa dia? Nak suruh kita ni, nak suruh kita tersusun di kalangan kita dan tak terputus silaturahim sesama kita ini sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda,
tuftahu abwabul jannah yaumal isnain. Terbuka pintu syurga Allah ini, dibuka pintu-pintu syurga ni setiap Isnin. Disebut demikian. Setiap hari Isnin dibuka pintu syurga. Dibuka pintu syurga. Wa yaumal khamis, dan juga pada hari Khamis. 2 hari ini dibuka pintu-pintu syurga pada setiap di kalangan kita. Fayaghfiru fihi ma likulli abdin la yusyrik billahi syai'a. Lalu maka diampunkan di dalamnya tiap-tiap hamba yang tidak menyekutukan Allah walaupun sedikit sekalipun. Allah akan ampunkan dosa. Pada hari-hari Isnin gini, orang yang minta ampun pada Allah, Allah ampunkan dosa dia. Kemudian demikian juga pada hari Khamis. Siapa-siapa yang rajin minta ampun pada Allah, Allah ampun dosa dia ni. Semua dengan syarat la yusyriku billahi syai'a. Dia tidak syirik pada Allah walaupun sedikit pun. Illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali orang yang tak diampunkan dosa oleh Allah, dua yang tidak diampun. Ni siapa dia? Yang pertama orang yang syirik pada Allah. Yang kedua orang yang dia dalam keadaan dengan saudara dia bersaudara. Saudara dia ni syahna, bersekenter, berkelahi dengan saudara dia. Allah tak ampun dosa dia. Kalau dia dengan saudara-saudara dia, kawan-kawan dia berkelahi, tak tegur siapa di antara satu sama lain. Fayuqal, lalu dikatakan pada mereka, unzuru hadaini hatta yastalihan. Lalu disebut pada malaikat-malaikat ni, nantikan kedua orang ini sehingga dia berdamai. Tunggu orang macam ni kamu tunggu. Wahai malaikat-malaikat, kamu tunggu orang yang jenis macam ni. Nak ampunkan dosa dia sehingga bila? Yastaliha, sehinggalah mereka berdua tu berdamai. Kalau mereka berdua berdamai, kamu ampunkanlah, kamu masukkanlah mereka ke dalam syurga Allah. Fa idza rufi'a amala mutasarimaini fawqi thalathin rudda. Dan apabila dinaikkan amal orang yang berkelahi tadi, amala mutasarimaini, orang yang berkelahi di antara satu sama lain tu lebih daripada 3 hari 3 malam, maka ditolak amalan dia. Mana-mana orang yang tak tegur siapa di kalangan kita ni yang memutuskan silaturahim lebih 3 hari 3 malam, pas 3 hari 3 malam tu tak tegur juga di antara satu sama lain, bila naik saja amalan dia menghadap depan Allah, ditolak terus di sisi Allah amalan yang dibuat tadi. Kerana apa dia? Kerana dia tidak tegur siapa di antara satu sama lain lebih daripada 3 hari 3 malam. Lebih 3 hari 3 malam je, maknanya kamu ni dalam keadaan kamu ni sengaja pada diri kamu membiarkan di kalangan kamu ni berkelahi. Akhirnya bila kamu sembahyang, kamu buat amalan-amalan tertentu dalam hidup kita ni, kita ni bersedekah, kita puasa sunat, naik menghadap depan Allah, tak diterima amalan kita ni, ditolak amalan kita kerana kitanya tidak menyambungkan silaturahim tadi, memutuskan silaturahim tadi. Nak sebutnya jagalah kita ni, jangan sampai peringkat kita ni berkelahi sama-sama kita. Yang untung siapa bila kita berkelahi? Yang untungnya musuh Islam. Musuh Islam ni dia nak sangat orang kita ni tak tegur siapa. Dia nak sangat. Siapa musuh Islam ni? Syaitan musuh Islam. Syaitan dia benci sangat dengan orang Islam. Hidup ni dia tak benci pada orang kafir. Syaitan dia tak benci pada orang munafik, dia tak benci. Tapi yang dibenci sangat oleh syaitan siapa dia? Orang mukmin, orang yang menyambung silaturahim. Syaitan tak suka. Siapa lagi yang tak suka kita ni, kita menyambung silaturahim? Orang kafir. Orang kafir ni tak suka dengan orang Islam. Orang Islam yang penuh dengan kesepaduan di kalangan orang Islam. Bila orang Islam satu padu di kalangan orang Islam, menyebabkan apa dia? Menyebabkan kalahlah orang bukan Islam. Orang suatu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan jumlah yang sikit je. Kita ni jumlah sikit je mampu mengalahkan jumlah yang ramai. Bila apa? Bila kita bersatu padu. Kalau kita bersatu padu je, walaupun sikit, Allah bagi kemenangan. Tapi kalaulah kita ni jumlah yang ramai, bersatu padu, lagilah menang dalam hidup kita. Tapi yang kita kalah ni punca apa dia?
punca kita ni tak boleh menjadi satu kesatuan. Saling nak bertengkar di kalangan kita. Tak boleh nak mengalah di kalangan kita. Bila saling tak boleh nak mengalah, menyebabkan di waktu ini yang untung syaitan, yang untung orang kafir. Orang kafir. Siapa lagi yang untung dengan perbalahan kita? Orang munafik. Orang munafik yang menunggu-nunggu saat mana hancur dan kalahnya orang Islam ini. Orang munafik dia tak suka orang Islam menang. Dia nak suruh siapa yang menang? Orang kafir menang. Itu cara mereka demikian. Jadi kita dalam hidup kita ni, jangan bagi ruang, jangan bagi peluang pada syaitan menang, orang kafir menang, kemudian orang munafik menang. Jangan. Siapa lagi yang nak suruh kita ni, kita ni suka berkelahi? Hawa nafsu yang buruk. Hawa nafsu yang buruk. Saya nak sebut sikit, hawa nafsu yang buruk ni siapa? Kalau istilah orang Melayu kita panggil qarin, dia panggil. Qarin yang jahat. Dalam hidup kita ni, dia dibentuk, qarin itu dibentuk melalui amalan kita. Ada orang tanya, qarin tu apa dia ustaz? Qarin ni. Dalam kita ni kan ramai kan. Rasulullah sebut setiap di kalangan kita dilahirkan dengan keadaan adanya qarin. Semua di kalangan kita ni lahir dalam keadaan qarin. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, bahkan kamu ke ya Rasulullah ada qarin? Rasulullah jawab, ya, tapi qarin aku telah diislamkan oleh Allah. Sebab tu Rasulullah tak buat salah dalam hidup Rasulullah. Rasulullah ni, Nabi ni, dia tak buat benda yang keji. Kenapa? Kerana manakala kita ni membentuk qarin yang baik. Qarin yang baik kita ni apa dia? Qarin yang baik ke qarin yang jahat ni amalan. Amalan kita ni terbentuk dengan apa dia? Amalan dalam hidup kita ni. Bila kita ni jaga dalam hidup kita ni, kita jaga amalan kita ni, maka qarin kita ni pun jadi baik, jadi bagus je pada diri. Kalau kita tak jaga amalan dalam hidup kita ni jadi dalam keadaan yang kita ni buruk, amalan kita ni tak jaga, qarin kita ni pun jadi jahat. Sebab tu qarin yang jahat ni, dia nak sangat tuan dia berkelahi. Kadang-kadang kan kita meninggal dunia dah. Bila kita meninggal dunia dengan suara dalam rumah, dengan suara sebiji orang yang meninggal dunia tu. Itu maknanya apa dia? Qarin. Qarin yang masih lagi hidup. Amalan dia tu masih lagi dia hidup. Ada tengah-tengah alim ulama sebut, berapa lama amalan dia ni hidup? Selama mana dia disoal dalam kubur. Disebut demikian. Lama mana dia disoal dalam kubur. Ada yang jawab, selama mana amalan dia ni hidup? Selama lebih kurang 3 hari. Alim ulama sebut demikian. Ada yang jawab selama lebih kurang 7 hari. 7 hari. Ada yang jawab selama 21 hari. Amalan tu hidup. Duduk atas kubur. Masing-masing dipanggil qarin. Qarin inilah yang qarin datang daripada mana? Amalan kita. Kalau kita bentuk jadi amalan yang baik dalam hidup kita, kita jaga amalan kita ni, qarin kita pun jadi baik. Kalau kita ni bentuk amalan yang buruk, depan orang baik, belakang orang buruk pada diri kita, di waktu tersebut dia akan bentuk jadi buruk juga dalam kehidupan kita ini sendiri. Sebab tu qarin kita ni, amalan kita lah yang kita sentiasa bentuk pada hari ini. Sebab bila kita solat, tiap kali mana kita solat, kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, solat ni akan keluar daripada tubuh badan kita. Bila kita selesai saja kita solat, solat ni akan keluar, solat ni akan sebut apa dia? Dayya'akallahu kama dayya'tani. Mudah-mudahan Allah sia-siakanlah amalan kamu sebagaimana kamu telah mensia-siakan pada kami. Demikian juga dengan apa dia? Demikian juga yang disebut dengan kalau kita solat dengan khusyuk, solat kita ni akan sebut hafazakallahu kama hafaztani. Mudah-mudahan Allah jaga kamu sebagaimana kamu telah jaga kami. Itu benda yang dilakukan dalam hidup kita ni. Kita diajar supaya apa dia? Pastikan jangan bagi menang makhluk-makhluk ni. Siapa makhluk ni? Orang kafir jangan bagi menang. Kemudian syaitan jangan bagi menang. Kemudian apa dia lagi? Orang munafik jangan bagi menang. Siapa lagi yang jangan kita bagi menang pada dia? Dipanggil satu lagi, hawa nafsu kita, amalan kita ni. Amalan kita yang buruk. Amalan yang buruk ni jangan bagi dia menang pada diri kita. Amalan yang buruk ni dia akan membentuk diri seseorang. Biar amalan yang baik yang menang, tak apa. Amalan yang baik ni mengajak diri kita buat benda yang baik.
Dia panggil qarin. Qarin yang baik, dia akan dekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala qarin yang buruk, dia akan jauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hawa nafsu dipanggil demikian. Di antara bendanya yang disebutnya sampai peringkat tak diterima amalan kita. Bila kita memutuskan silaturahim. Sebab apa amalan tidak diterima di sisi Allah? Kalau kita tanyalah, kenapa amalan-amalan ni tidak diterima di sisi Allah? Antara sebab kenapa dia memutuskan silaturahim. Bila memutuskan silaturahim, tak tegur siapa, tak cakap, tak endah di kalangan kita ada je kita berkelahi, maka amalan kitanya lebih pada 3 hari 3 malam je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila naik saja, fa idza rufi'a amala mutasarimaini, bila diangkat saja amalan orang yang saling bertelagah di antara satu sama lain ini, fauqa salasin, lebih pada 3 hari, rudda, ditolak amalan yang dilakukan itu sendiri. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, "Iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, yahbitullahu ila as-sama'id dunya, fayattali'a ala ahli al-ardi, fayaghfiru li ahli al-ardi jami'an illa kafirun wa musyahin." Disebut demikian. Ketika mana malam pada separuh daripada nisfu Sya'ban, bila sampai pada nisfu Sya'ban, yahbitallahu ila sama'id dunya, Allah akan turun sampai ke langit dunia untuk melihat penduduk bumi ini. Allah akan turun malam nisfu Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Bila turun saja sampai ke langit dunia, fayattali'a ala ahli al-ardi, lalu diampunkan semua penduduk bumi ini, kecuali siapa yang tidak diampun oleh Allah. Li ahli al-ardi jami'an illa al-kafir wal musyahin, kecuali orang kafir dan juga orang yang bertelagah di antara satu sama lain. Orang yang bersekata, yang masing-masing saling berkelahi di antara satu sama lain, Allah tak ampunkan dosa mereka. Nak sebutnya, bahayanya kita ni memutuskan silaturahim. Jangan sekali-kali kita ni berusaha untuk nak memutuskan silaturahim. Jangan pada diri kita ni. Abu Lis berkata lagi, turun di sini ialah perintahnya sebagai firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala apa dia? Maka Allah datang pada mereka daripada arah yang mereka tidak sangka-sangka, yakni hukum dan seksa tiba pada orang kafir itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatun laysat lahum salah. 5 golongan orang yang tidak diterima sembahyang dia. Ada 5 golongan yang mereka yang dianggap dia sembahyang tapi macam tak sembahyang. Laisat lahum salah. Ada 5 golongan yang dianya kalau kita tengok dia sembahyang tapi sebenarnya Allah tak terima sembahyang dia. Siapa golongan yang 5 di kalangan manusia yang dianya sembahyang tapi tak diterima sembahyang dia? Yang pertama, al-mar'atu sahitun 'alaiha zawjuha. Yang pertama, seorang isteri yang dimarahi oleh suaminya. Maksudnya isteri yang dimurka oleh suami ini. Gambaran apa? Suami dia berkelahi dengan suami dia. Bila dia berkelahi dengan suami dia, tak tegur siapa dengan suami dia, ataupun suami dia marah kerana sikap dia keluar daripada rumah, misal contohnya, ataupun apa dia dalam keadaan yang dia je buat benda yang keji, isteri yang buat benda yang tak baik, keluar dalam keadaan tak tutup aurat, buat benda yang dilarang oleh Allah, suami marah. Bila suami dia marah, dia solat. Terima ke solat dia? Tak terima di sisi Allah. Allah tak terima ibadah solat. Tapi jangan pula lepas pada ni tak solat pula. Kenapa tak solatnya? Kerana Allah tak terima. Dia sebut demikian. Kerana Allah tak terima. Jangan. Cuma nak sebutnya pada diri kitanya, jangan kita yang pentingnya, jangan buat benda yang dilarang oleh Allah tadi. Apa dia yang dilarang oleh Allah? Jangan sampai kamu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana murkanya suami kamu. Allah marah pada yang disebut dengan seorang perempuan ini. Punca apa dia? Punca dia tak pandai nak jaga dia dengan suami dia. Bila dia berumah tangga, di antara benda yang besar seorang perempuan ni, benda yang besar dia kena jaga sungguh dengan suami. Jangan sampai peringkat dia berkelahi dengan suami,
Jangan sampai peringkat suami dia marah pada dia, murka pada dia, benci pada dia. Benci pada dia ni yang menyebabkan suami dia ni tak redha dengan dia. Benci suami ni kena ingat, dia bukannya benci dalam bentuk yang disebut dengan dia sebut je. Kadang-kadang benci ni bukan mesti kalau dia benci dia mesti cerai. Tak. Dalam Islam dia sebut demikian. Bukannya bila seorang suami dia benci pada isteri dia, maka nak buat macam mana? Cerai ya. Dia sebut demikian. Tak. Tapi dia benci itu dengan perangai. Dia benci satu benda, tapi yang lain dia boleh terima. Itu kaedah dia. Tapi oleh kerana dia tak suka yang ni menyebabkan segala amal ibadah solat perempuan tadi, isteri tadi tidak diterima di sisi Allah SWT. Itu yang pertama yang kita kena jaga sangat pada diri kita ni. Yang kedua, wal abdul abiku min sayyidihi. Yang kedua, siapa yang tidak diterima solat dia? Hamba sahaya yang lari daripada majikan dia. Mana-mana hamba yang dia hamba tapi dia yang lari daripada tuan dia. Dia pergi cari tempat lain. Dia kata tuan dia jahat, tuan dia begini, padahal tuan dia tak buat pun. Tapi dia lari. Semayang dia tidak diterima di sisi Allah. Hamba tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman kita ni tak adalah hamba. Zaman di tempat kita ni. Tapi katanya di sebelah Amerika ada lagi orang yang menghamba, yang beli jual orang ni ada lagi. Zaman kita ni. Tapi di sebelah-sebelah Afrika ada lagi. Tapi di negara kita tak ada dah. Orang yang di negara kita ni tak ada seorang pun yang jadi hamba di antara satu sama lain ini sendiri. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi. Wal musarimu alladhi la yukallimu akhahu fawqa 3 ayyam. Yang ketiga, orang yang berkelahi di antara satu sama lain dengan saudara-saudara dia lebih 3 hari 3 malam. Bila dia berkelahi dengan saudara dia lebih pada 3 hari 3 malam dengan saudara dia tersebut, maka Allah tak terima amalan dia. Amalan solat dia tu. Kalau kita ni ada orang yang kita tak tegur siapa lebih 3 hari 3 malam dah, maknanya kita jangan ingat sembahyang kita ni diterima di sisi Allah. Kita kena ingat, aku ni dosa ni kerana aku ni dalam keadaan yang tak tegur siapa di antara satu sama lain. Bila tak tegur siapa ni menyebabkan sembahyang kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Yang keempat apa dia? Wa mudminun khamrin. Orang yang menjadi ketagih pada arak. Tagih arak. Mudminun khamrin. Orang yang ketagih arak ni kena ingat-ingat. Tagih arak ni termasuk dengan apa dia? Hisap dadah, hisap ganja, hisap gam, hidup gam. Yang jenis demikian ni sembahyang dia tidak diterima di sisi Allah. Ini disebut demikian. Kena ingat betul-betul pada diri kita ni lah, yang kita diajar supaya kita kena jaga dalam hidup kita ni. Siapa lagi? Yang kelimanya, wa imamu qaumin yusalli bihim wa hum lahu karihun. Yang kelimanya, orang yang menjadi imam di saat mana makmum tak suka pada dia. Kena ingat betul-betul ni. Kita nak jadi imam, tiba-tiba orang duduk belakang kita ni tak setuju dengan kita. Imam. Kita jadi tu imam. Sembahyang kita tidak diterima di sisi Allah. Allah tak pandang. Kita kena jadi tu imam di saat mana makmum setuju dengan kita jadi imam. Jangan peringkat kita jadi imam, orang pun tak suka. Kita ni kan kadang-kadang ada orang yang jadi yang hidup dia belagak nak jadi tu imam dia panggil. Nak pantang solat je dia pergi ke depan terus. Dia jadi tu imam terus. Satu, yang kedua tu imam yang tak nak turun-turun. Tu imam tua dah dia, baca Fatihah pun tak betul dah. Sin dengan sad pun bertukar dah dia. Gigi tak ada kan? Tu imam gigi tak ada. Bila nak baca ihdinas siratal mustaqim tu, ihdinas siratal mustaqim. Padahal sad siratal mustaqim dengan sad, bukan dengan sin. Tapi dah gigi tak ada. Tu imam ni tak nak turun. Makmum ni dah lama dah tegur tu imam, kena turun dah, tu imam kena ganti. Orang-orang muda-muda ni ramai lagi, yang menghafal Quran ramai lagi. Dia kata aku dah tua dah. Hidup aku dah lama, 40 tahun dah jadi tu imam. 40 tahun dah jadi tu imam. Sejak muda lagi jadi tu imam. Bila dia dah tua,
tak nak turun iaitu imam. Saat mana makmum dah tak suka dengan dia jadi imam juga, mayang dia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ala unabbiukum bi sadaqatin yasiratin yuhibbuha Allah Taala. Nak tak kalau sekiranya aku cerita pada kamu sedekah yang paling ringan yang disukai oleh Allah Taala? Nak tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut? Nak tak aku bagi tahu pada kamu satu amalan sedekah yang paling mudah dibuat, paling mudah dibuat, yang disukai di sisi Allah. Kita tanya, sedekah duit tak ada ni? Dengar sini, qalu bala ya Rasulullah. Lalu sahabat-sahabat jawab, ya Rasulullah, tolong bagi tahu pada kami. Apa dia ya Rasulullah? Qala islahu zatil bain idza taqata'un. Sedekah yang paling baik, kamu mendamaikan dua orang saudara yang bila mereka bertelagah di antara satu sama lain. Inilah sedekah. Sedekah yang baik, yang paling mudah kamu buat. Apa dia? Kamu mendamaikan dua orang yang berkelahi. Bila dua orang berkelahi ni, kamu damaikan mereka berdua tersebut, tempat kamunya mudah je kamu dapat pahala sedekah. Untunglah kamu. Kita dengar orang berkelahi, kita pergi cari jalan untuk damai. Dah lah tu berkelahi, lama sangat dah kita ni berkelahi 60 tahun dah berkelahi. Kita pun cari jalan, jomlah kita damai. Damailah di kalangan kita. Jangan berkelahi panjang sangat sesama kita ini. Berkelahi kita ni sikit-sikit sudahlah. Rasulullah ajar pada kita 3 hari je. Lebih 3 hari, maka tak ada dah pahala untuk kita nak dalam hidup kita ni, untuk dapatkan kita dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kitanya, Rasulullah kata, Rasulullah nak suruh orang Islam ni hidup berdamai. Rasulullah kata apa dia? Nak tak kalau aku ajar satu amalan sedekah yang paling mudah dalam hidup kami. Sedekah yang paling mudah di kalangan kita apa dia? Mendamaikan dua orang yang berkelahi. Nak suruh sambung silaturahim di kalangan kita ni. Kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang nanti. Setiap hari Isnin kita sambung dalam tajuk ni lagi, insyaAllah. Tajuk di mana kita cerita tentang mengenai menyambung silaturahim ini, dan kita masuk dalam kitab yang kedua pula. Dalam kitab yang kedua ni kita sambung sikit lagi, kitab Al-Azkar. Dalam kitab Al-Azkar ni hari ni kita mula dua kitab ni yang anda masukkan. Al-Azkar ni kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Yang ni sebelum daripada ni anda mengajar juga, tapi tak habis juga. Sama juga. Di masjid Ubudiyah sebelum daripada ni, tapi tak sempat habis juga kitab ni. Jadi oleh kerana tak sempat habis juga, anda nak sambung balik lah. Nak sambung balik kitab ni, kitab sama juga, lebih kurang je kitab yang disebut dengan kitab Tanbihul Ghafilin dengan kitab Imam Nawawi. Dua-dua ni kitab yang hebat sebelum daripada ni. Ni kitab Fadail, satu lagi kitab Fadail juga dalam kitab ni, di mana hari ininya insya-Allah kita mulakan dengan kitab apa yang patut dibaca ketika mana kita diuji dengan ujian, ditimpa dengan bencana. Bila kena ujian dalam hidup kita ni, tak ada orang yang tak kena ujian. Lalu kita diajar supaya baca, ada doa yang perlu dibaca. Kami meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padaku, wahai Ali, mahukah kamu kalau sekiranya aku ajarkan kamu berapa doa? Jika kamu ditimpa dengan kesusahan, bolehlah kamu mengucapkannya. Rasulullah sebut demikian. Ali, nak tak kalau aku ajar pada kamu berapa doa, kalimah yang kalau kamu kena ujian, kamu baca doa ni, kamu baca doa ni. Rasulullah sebut demikian. Jawab aku, yakni Ali, ya wahai Rasulullah, moga-moga Allah menjadikan diriku menjadi pembela kamu. Sayyidina Ali jawab demikian. Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, moga aku ni di antara orang yang mempertahankan kamu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda lagi, jika kamu ditimpa dengan kesusahan, baca doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, bila kamu ada ujian masalah dalam hidup kamu sebut kalimah ni je. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tu, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Senang itu, tapi kita ni tak pernah pun
kitanya dengar je tapi nak ingat tu payah pada diri kita. Mudah je. Mulai daripada hari ni, bila kita kena ujian, baca terus Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni cara demikian. Wala haula, kita sebutnya wala haula, tidak ada dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih dan Penyayang, tidak ada dan tidak ada daya dan tidak ada upaya. Wala haula wala quwwata illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim, yang maha mulia, maha tinggi dan juga maha agung. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, fa inna Allah taala yasrifu biha ma syaa min anwa'il bala. Mana-mana orang yang baca doa ni, maka terbuanglah ataupun tersingkirlah segala macam bala, bencana sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah dia pada diri kita demikian. Cuba kita baca ramai-ramai kalimah ni ya. Anda baca, jemaah-jemaah ikut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita lah. Ajar pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ajar pada ramai-ramai. Maknanya bila kita kena ujian dalam hidup kita ni, kita baca doa ni. Wala bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadikan satu amalan dalam kehidupan kita. Rasulullah sebut, mana-mana orang yang baca doa ni, yasrifu biha ma syaa, Allah akan jauhkan bencana-bencana yang patut kena pada dia. Ni kita tak tengok je bencana, kena je ujian, terkejut kita. Oh pocot katanya. Pocot dia sebut ni. Macam tak ada benda lain yang dia nak sebut. Yang teruk-teruk lagi kan, dia bila tengok terkejut je, mula dia nganga je mulut. Nganga tak sebut benda-benda apa. Pun ada juga. Jangan sebut kalimah-kalimah manusia ni. Sebut apa dia? Bila kita tengok bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu ujian, bila kita kena ujian. Kemudian bab seterusnya, apa yang patut dibaca bila takut bencana sesuatu kaum. Kalau kena pula bencana kaum-kaum tertentu ni pula, satu bencana kejahatan kaum. Kadang-kadang kan ada orang kumpulan yang jahat, kaum yang jahat datang untuk nak kenakan kita, nak buat sesuatu benda pada kita. Lalu kitanya nak buat macam mana? Doa apa yang perlu kita baca? Baca doa ni. Kami meriwayatkan dengan isnad sahih daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila takut bencana satu kaum itu, Rasulullah baca doa ni. Rasulullah baca doa apa dia? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Ni doa yang dibaca. Pendek je doa ni. Allahumma, ya Allah, wahai Tuhan kami, inna naj'aluka, sesungguhnya kami letakkan segala batang leher mereka itu fi nuhurihim, di belakang-belakang mereka, ya Allah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, aku letakkan jahat mereka tu balik semula atas belakang mereka, ya Allah. Ataupun kalau kita nak terjemahnya, ya Allah, aku jadikan, aku harap supaya segala kejahatan mereka tu Engkaulah yang membalasnya, ya Allah. Tu naj'aluka fi nuhurihim, di belakang mereka tersebut. Wa na'udzubika min syururihim. Yang kedua, aku minta lindungilah mereka itu, ya Allah. Wa na'udzubika, lindungilah aku ni daripada kejahatan mereka itu, min syururihim, daripada kejahatan-kejahatan mereka itu, ya Allah.
Tu cara dalam hidup kita nya. Kita ni bila ada je orang yang kaum-kaum yang nak buat khianat, puak-puak yang nak buat khianat, segala benda yang nak buat khianat pada diri kita, ni doa ni ingat betul-betul. Katakanlah ada kumpulan yang besar yang nak buat khianat pada kita, baca doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Min syururihim. Ni doa yang mudahlah untuk kita baca ni. Kadang-kadang kan ada puak yang datang nak buat benda yang jahat untuk kita. Kita tahu dah puak ni memang nak buat jahat ni. Kita buat macam mana? Baca doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, di belakang tengkuk mereka tu ya Allah. Kamu bantai mereka ya Allah. Kamu musnahkan mereka ya Allah. Kemudian yang kedua, wa na'udzubika min syururihim. Jauhilah kami ni daripada kejahatan-kejahatan mereka itu ya Allah. Tu cara. Lindungilah kami segala benda yang jahat. Mereka ni bila mereka datang, mereka bawa benda yang jahat-jahat sekali. Zaman kita ni bawa dengan nuklearnya, bawa dengan, kan kalau mereka nak buat jahat, mereka bukan sekadar mereka je buat jahat, tapi mereka tinggalkan benda-benda demikian. Yang berlaku di Pasir Gudang ni misal contoh kan. Yang berlaku di Pasir Gudang ni, kita tak tahu siapa yang buat jahat. Jadi penduduk Pasir Gudang ni baca doa ni. Baca doa ni, di antara doa yang dikena penduduk Pasir Gudang baca, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah lindungi kita daripada kejahatan yang akan datang nanti. Kejahatan yang buruk yang akan datang nanti apa dia? Tak tahu penduduk Pasir Gudang ni macam mana. Kena kanser pula misal contohnya. Kena pula bakteria yang kena pada dada ni, dalam musuh-musuh yang melancarkan dengan kimia-kimia yang buruk ni sendiri, yang bahan-bahan kimia yang jahat ini sendiri. Ramai mana di kalangan kita yang sesak dada, yang dalam keadaan yang macam-macam gaya kan. Jadi penduduk Pasir Gudang ni nak buat macam mana? Baca doa ni, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ni kalimah-kalimah yang kita sentiasa sebut. Kerana jahat orang ni kita tak tahu nak buat macam mana. Bila orang nak buat jahat pada kita ni, siapa yang boleh lindungi kita? Tak ada orang lah yang boleh lindungi kita. Rasulullah sebut yang boleh lindungi kita ialah yang disebut dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiga, apa yang patut dibaca jika kita takut dengan orang yang lebih berkuasa daripada kita. Kalau kita berjumpa dengan orang yang jauh lebih hebat daripada kita, kuasa dia jauh lebih tinggi daripada kita, nak baca apa dia? Kami meriwayatkan daripada Abu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu rasa takut terhadap seorang penguasa ataupun sebagainya, kamu ni ada rasa takut dengan orang yang ada kuasa, bila dia ada kuasa dia nak buat jahat pada kamu, kita nak buat macam mana? Orang yang ada kuasa dia nak buat jahat pada kita, nak buat macam mana pada kita? Maka baca doa ni. Doa ni kena baca. Doa apa dia? La ilaha illallahul halimul hakim. Ni cara dia ajar. La ilaha illallahul halimul hakim. Subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. La ilaha illa anta azza jaruk wa jalla sa'nuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Panjang. Nak salin tak sempat. Ni di antara doa kita. Mudah je. Mula-mula sebut la ilaha illallahul halimul karim. Halimul hakim. Halimul karim ni bila dekat nak mati. Bila dekat nak mati, halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. Tapi yang ni bila kita berjumpa dengan orang besar, dia besar pada kita, Allah, kita takut dengan dia. Tengok. Nak buat macam mana? La ilaha illallahul halimul hakim. Ingat demikian. Mula-mula sebut la ilaha illallahul halimul hakim. Tidak ada Tuhan yang melainkan Allah yang halim, yang lemah lembut, hakim, maha bijaksana. Itu mudah dia panggil demikian. Kemudian sambung sikit lagi. Yang kedua, subhanallah rabbis samawat
Maha suci Allah, Tuhan kepada penjaga langit, 7 petala langit. Subhanallah Rabbis samawat, Tuhan yang penjaga langit, Rabbis samawat. Kemudian as-sab', langit 7, Rabbis samawat, langit yang 7 langit, 7 petala langit. Allah Subhanahu wa taala raja kepada segala kerajaan langit. Wa rabbil arsy, dan Tuhan pada penjaga arasy. Arasy Allah. Allah cerita dalam ayat Quran, sentiasa Allah cerita tentang arasy dia. Ni dipanggil jatah kemahkotaan dia. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tengok lambang Malaysia misal contoh. Lambang apa dia? Matan. Ni dipanggil lambang. Lambang bagi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala dia nak tunjuk apa dia? Arasy dia. Kadang setengah-setengah kan, raja-raja kan, kalau kita pergi ke istana raja-raja, dia tunjuk lambang dia. Tunjuk lambang istana. Lambang istana negara. Kita tahu, ni lambang negeri ni. Ni lambang tu. Allah, dia nak tunjuk lambang dia, Rabbil Arsy, Tuhan penjaga arasy. Arasy ni dia panggil milik Allah Subhanahu wa taala. Arasy Allah ni Al-Azim. Allah Subhanahu wa taala sebut. Subhanallah Rabbis samawati sab'i wa Rabbil Arsyil Azim. Rabbil Arsyil Azim. Lalu ni dua, yang kedua kita sebut senang itu kan. Rabbil Arsyil Azim. Sambung sikit lagi. Yang ketiga, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Ni mudah lagi ni. La ilaha illa anta, tu yang ketiga. Yang keempat, la ilaha illa anta. Yang keempat, azzajaruk. Azzajaruk. Azzajaruk ni maknanya kamulah maha pelindung ya Allah. Azzajaruk. Ain zat, ain za, ja, jin, alif, ra, kaf. Dia panggil. Az-Zajar, dia panggil demikian. Maha suci dan maha ketinggian kamu ya Allah. Az-Zajaruk. Maha melindungi aku. Aku berlindung pada kamu. Az-Zajaruk ni maknanya aku berlindung daripada kamu. Kamulah lindungi aku ya Allah. Az-Zajaruk. Kemudian wa jalla sa'nuk. Wa jalla sa'nuk. Wa jalla sa'nuk ni jim dengan lam. Jim dengan lam. Kemudian sa, nun, alif, waw, hamzah atas dia. Kemudian kaf. Azza. Kemudian wa jalla sana'uk. Wa jalla sana'uk. Itu sebut demikian. Wa jalla sana'uk. Itu cara demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ni anjurkan baca juga bab sebelum ini seperti mana yang disebut dalam hadis Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Boleh juga kita baca doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada ni lah. Pada Abu Musa Asy'ari itu baca doa Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim pun boleh juga. Dua-dua tersebut. Doa kalau sekiranya kita berjumpa dengan orang-orang yang ni, orang-orang yang nak pergi, setengah-setengah orang nak pergi temu duga kan. Bila nak pergi temu duga, nak baca doa apa? Baca doa ni. Baca doa ni. Doa apa dia? La ilaha illallahul halimul hakim wa subhanallahi rabbis samawati sab' wa rabbul arsyil azim. La ilaha illa anta azzajaruk wa jalla sana'uk wa jalla sana'uk. Ini kalimah demikian. Cuba kita baca ramai-ramai. La ilaha illallahul halimul hakim. Subhanallah Rabbis samawat as-sab'u wa Rabbil arsyil azim. La ilaha illa anta azzajaruk wa jalla sana'uk. Tu. Lepas pada ni ingat tu kot. Pendek je. Tak ingat juga pelik lah. Quran boleh ingat, doa tak boleh ingat. Ni pada dia kitanya. Jadi lepas pada ni kita doa, mudah-mudahan kita boleh baca doa-doa demikian. InsyaAllah pada minggu yang akan datang nanti kita akan sebut doa yang
patut dibaca jika kita melihat musuh. Nak baca doa apa dia pula? Kalau kita ni berjumpa dengan musuh, nak baca doa apa dia? Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.